Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hello semua. Hari ini kita akan belajar satu topik baru, iaitu bab 6 bentuk muka bumi tingkatan 1. Mari kita start. Topik yang akan kita pelajari hari ini adalah merupakan topik bab 6, iaitu bentuk muka bumi di Malaysia. Yang terdapat dalam silibus Geografi tingkatan 1. So objektif kita pada hari ini mudah sahaja. Apa yang kita akan pelajari, kita akan cuba untuk memahami konsep terlebih dahulu. Iaitu mengenal pasti 4 bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. So secara keseluruhannya ataupun secara rumusan, bentuk muka bumi ini terdapat 4. Maksudnya di Malaysia ni ada 4 jenis bentuk muka bumi lah. So antaranya adalah tanah tinggi, and then tanah pama, kemudian saliran, dan juga akhir sekali adalah pinggir laut. Cikgu percaya bahawa kita pernah nampak keempat-empat ni. Mungkin ada juga dalam kalangan kita yang tidak pernah nampak sungai dalam real life kita ada. Dan ada juga mungkin dalam kalangan kita yang tidak pernah nampak laut ataupun pinggir laut. Dalam kehidupan real life kita mungkin ya. Itu cuma andaian cikgu saja. So kita akan pergi satu persatu. Bentuk muka bumi ini kita akan pergi ke tanah tinggi terlebih dahulu. So kalau kita tengok sekeliling kita sebenarnya, kita bila bercakap mengenai tanah tinggi ini, selalu dalam bayangan kita adalah bukit. Bukit tu nampak macam tinggi lah kan. Tapi perlu kita faham bahawa bukan semua yang terdapat di bumi ini, walaupun nampak macam tinggi itu dikategorikan sebagai tanah tinggi. Bukan semua. Kerana apa? Kerana antara ciri-ciri tanah tinggi adalah ketinggian dia mesti melebihi 180 meter daripada aras laut. So maksudnya, kalau ketinggian sesuatu tempat itu dia tidak melebihi 180 meter, dia bukan kategori tanah tinggi. Walaupun nampak macam tinggi. Contohnya bukit macam itulah. Dan tanah tinggi di Malaysia ni, terbentuk akibat daripada proses lipatan. So kalau kita nampak Gunung Kinabalu ni pun sendiri, kita nampak struktur bentuk muka bumi ini macam seolah-olah berlipat. So itulah umpamanya proses lipatan itu. Proses lipatan ni kalau cikgu ceritakan dia kompleks sedikit lah, jadi cikgu tidak ceritakan. So pemahaman mudah yang boleh kita faham adalah tanah tinggi ni dia terbentuk akibat daripada proses lipatan. Ibarat bentuk muka bumi ini nampak macam berlipat-lipat lah, seperti yang ada dalam gambar ni. Dan tanah tinggi di Malaysia ini terdiri daripada banjaran dan juga gunung. Itu dua merupakan bentuk fizikal lah. Bila bercakap mengenai bentuk muka bumi ini. So bila kita bercakap mengenai gunung lipat, so ini merupakan gunung lipat lah. Maksudnya tanah tinggi yang terdapat sama ada di Semenanjung Malaysia ataupun Sabah dan Sarawak itu dipanggil sebagai sistem gunung lipat. Di mana di Semenanjung ini sistem gunung lipat dia adalah sistem gunung lipat tua. Tua lah. So bermakna dia stabil. Maksudnya stabil ini adalah kawasan tanah tinggi di Semenanjung Malaysia ini sudah tidak ada gegaran. Mungkin ada, tapi amat kurang gegaran tersebut. Macam gempa bumi begitulah gegaran. Istilahnya macam itu. Berbanding di negeri Sabah dan Sarawak, sistem gunung lipatnya adalah gunung lipat muda. Di mana sistem gunung lipat ini dia tidak stabil. Maksudnya ialah masih berlaku gegaran. Di kawasan tanah tinggi dan sekitarnya, di negeri Sabah dan juga Sarawak ini. Contohnya yang berlaku di Ranau pada tahun 2015, tidak silap cikgu, di mana berlaku gegaran kecil. Yang terdapat di daerah Ranau lah, dan sekitarnya. Itu maksudnya sistem gunung lipat muda yang stabil dan yang tidak stabil. Dan terdapat beberapa kawasan yang selalunya dijadikan contoh. Kamu boleh buat rujukan nanti di buku teks. So bila bercakap mengenai gunung dan banjaran ini, ada beberapa tempat yang selalunya dijadikan contoh lah. Contoh kalau di Semenanjung Malaysia, antara contoh banjaran yang selalu dijadikan contoh adalah banjaran Titiwangsa.
yang merupakan banjaran yang paling panjang di Malaysia lah. Okey, kalau compare dengan Sabah dan Sarawak, dia merupakan banjaran yang paling panjang. Okey, dan juga dikenali sebagai tulang belakang. Okey, Semenanjung Malaysia. Okey, dia macam tulang belakang kan? Yang ini yang panjang ni. Okey, yang panjang ni. Okey, antara banjaran lain adalah banjaran tahan. Okey, banjaran tahan. So, banyak lagi kamu boleh rujuk nanti dalam buku teks ini. Cikgu just bagi contoh saja. Okey, di mana kedudukan tanah tinggi lah yang terdapat di Malaysia. Okey, so kalau di Sabah dan Sarawak kita ada banjaran Croker di sini. Ini merupakan banjaran Croker. Ini pula merupakan banjaran Tama Abu di Sarawak. Okey, dan kalau gunung tu ada 4 lah yang selalunya. Di Malaysia ni kita ada banyak gunung. Jangan kamu keliru dengan penjelasan cikgu pada hari ini. Bukan 4 saja, kita ada banyak. Boleh rujuk buku teks lah, tahu internet dan sebagainya. So antaranya adalah Gunung Kinabalu di Sabah ni, yang ini, okay, yang merupakan gunung yang tertinggi di Malaysia lah. Okay, kemudian di Sarawak kita ada Gunung Api, okay, yang merupakan Taman Negara Mulu. Dan gunung yang tertinggi di Semenanjung Malaysia adalah Gunung Tahan, okay, dan juga Gunung Korbu lah. Okay, so kalau kita tengok, okay, secara rumusannya, tanah tinggi di Malaysia ni, okay, kedudukan dia kalau di Semenanjung, okay, kedudukan dia kalau di Semenanjung tu kita dapat lihat bahawa kedudukan dia tu berada di tengah-tengah, okay, di tengah Semenanjung Malaysia. Manakala kalau di Sabah dan Sarawak itu terletak di dalam. That's why lah kenapa kalau di Sabah ini selalunya dipanggil kawasan pedalaman. Dalam erti kata lain, okay, kedudukan bentuk muka bumi tanah tinggi yang terdapat di Malaysia ini, kalau di Semenanjung dia terletak di tengah. Okay, kalau di Sabah dan Sarawak dia terletak di dalam ataupun kawasan pedalaman. Okey. Okey. Sebelum kita pergi kepada Tanah Pama, mungkin sedikit cikgu mau buat sedikit penjelasan lah mengenai banjaran dan gunung. Okey. Mungkin orang sebelum ini beranggapan bahawa banjaran dan gunung itu merupakan dua objek yang berbeza. Okey, maksudnya ini merupakan banjaran, okey, ini merupakan gunung. Okey, contohnya macam itulah. Okey, tapi sebenarnya pemahaman seperti ini tidak betul. Okey, kerana apa? Banjaran dan gunung tu dia terletak di tempat yang sama. Okey, contohlah ini merupakan banjaran. Okey, sekali lagi, ini merupakan banjaran. Okey, so gunung ni merupakan puncak yang tertinggi di banjaran tersebut. Okey, contohnya keseluruhan ini merupakan banjaran Croker. So gunung tertinggi ataupun puncak tertinggi di kawasan tersebut, yang ini ni, okey, dikenali sebagai Kinabalu. Okey, so puncak tertinggi itu dikenali sebagai Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu. Dia bukannya ini banjaran dan ini gunung, bukan. Dia bukan dua objek yang terpisah. Dia dalam satu rangkaian yang sama. Okey, cuma secara keseluruhan kawasan tanah tinggi itu akan dikenali sebagai banjaran dan puncak tertinggi yang terdapat pada banjaran itu dikenali sebagai banjaran. So cikgu harap kamu faham apa yang cikgu telah jelaskan, bahawa tanah tinggi ini, okey, antara ciri-cirinya adalah ketinggian dia mesti melebihi 180 meter daripada aras laut. Okey, dia terbentuk akibat daripada proses lipatan dan terdiri daripada banjaran dan juga gunung. Okey, so kamu boleh buat pembacaan tambahan di dalam buku teks muka surat 60 dan 61 lah untuk mengetahui dengan lebih lanjut, termasuklah lokasi-lokasi tanah tinggi yang terdapat di Malaysia. Okey, selesai bentuk muka bumi yang pertama. Okey, kita pergi pula kepada bentuk muka bumi yang kedua. Okey, iaitu Tanah Pama. Okey, so Tanah Pama berbeza dengan yang tadi. Okey, berbeza dengan yang tadi. Kalau tadi dia melebihi 180 meter. Okey, daripada aras laut itu adalah tanah tinggi. Okey, tapi kalau dia kurang daripada 180 meter daripada aras laut, okey, dia dikenali sebagai Tanah Pama. Okey, so Tanah Pama ni lazimnya kalau kita dengar perkataan dataran, okey, delta kan, okey. So itu semua adalah Tanah Pama. Okey. Selalunya lah, okay, ada je pun dataran tinggi,
Okay, tapi selalunya bila kita dengar perkataan dataran, delta, contohnya macam dataran Kedah Perlis, dataran Kelantan, okay, itu semua adalah kategori tanah pama. Okay, dan antara contoh bentuk fizikal tanah pama adalah seperti tanah rata, okay, tanah rendah, okay, dan tanah beralun. Okay, kita pergi kepada tanah beralun ni, okay, sebab untuk kita tengok ketinggian dia. Okay, sebab macam cikgu cakap tadi, tidak semestinya kawasan yang kita nampak tinggi itu dikategorikan sebagai tanah tinggi, tidak semestinya. Okay, sebab dia ada ukuran dia yang spesifik. Okay, contohnya macam ni. Okay, ini merupakan kawasan yang beralun-alun. Okay, kawasan penanaman kelapa sawit. Okay, so lazimnya kawasan penanaman kelapa sawit ini boleh dikatakan sebagai tanah yang beralun. Okay, tanah yang beralun dan dalam kategori tanah pama. Okay, lazimnya lah. Okay, sebab walaupun nampak tinggi, tapi ketinggian dia tidak melebihi 180 meter dari aras laut. So kamu jangan keliru, kamu jangan keliru antara tanah pama dengan tanah tinggi. So kalau kamu nampak dari sekitar kamu tu nampak macam tinggi, dia tidak semestinya tanah tinggi. Okay, sebab ukuran dia 180 meter. So, kalau yang lebih daripada 108 meter tu, itu adalah tanah tinggi lah. Kalau kurang tu, tanah pama. Okay, so mudah-mudahan kalau lepas ni kamu nampak tu, kamu boleh buat analisis lah. Okay, dan ilmu geografi ni boleh menjadi manfaat kepada kamu. Okay, so kalau kita tengok lokasi pula di Malaysia ni, tanah pama dia, yang merah tu adalah merupakan kawasan tanah tinggi. Okay, yang hijau tu merupakan kawasan tanah pama. So keseluruhan hijau tu merupakan kawasan tanah pama lah. Okay, so antara tempat-tempat yang selalu orang sebut bila bercakap mengenai tanah pama ni adalah 4 ni lah. Okay, ini contoh saja. Kamu boleh tengok dalam buku teks, dia ada contoh lain lagi. Okay, so contohnya dekat dataran Kedah Perlis. Okay, kalau di sini ada dataran Kelantan, dan di Sarawak ada delta Rajang, dan kalau di Sabah contohnya adalah dataran pantai barat Sabah lah. Okay, so macam tadi cikgu cakap, okay, bila bercakap mengenai tanah pama, lazimnya dia terdiri daripada dataran dan juga delta, lazimnya. Okay, lembangan saliran pun dia juga. Okay, so bila kamu jumpa perkataan delta, okay, dan juga dataran ni, okay, so automatically dalam kepala kamu dua tempat ini ataupun dua fizikal ini merupakan tanah pama. Okay, so untuk menghafal lokasi, okay, cikgu sarankan kamu untuk baca dalam buku teks lah. Okay, kita akan pergi dengan lebih detail pada video akan datang, okay, mengenai lokasi-lokasi. Hari ini cikgu cuma ajar konsep. So nanti kamu boleh buat pembacaan tambahan di dalam buku teks tingkatan 1, muka surat 62 dan 63. Okay, so sudah selesai tadi dua, okay, bentuk muka bumi, iaitu tanah pama dan juga tanah tinggi. Okay. So yang ketiga ini merupakan pinggir laut, bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Okay, pinggir laut. Okay, so pinggir laut di Malaysia ni, ini peta secara keseluruhan lah kalau kita mau tengok pinggir laut. Sebab bila kita baca pasal pinggir laut, maksudnya kedudukan bentuk muka bumi itu berhampiran dengan laut lah. Okay, so yang keseluruhan ni adalah merupakan laut. So kalau ikut daripada fakta, okay, fakta pasal kita punya pinggir laut ni, sebenarnya pinggir laut kita ni panjang. Okay, ni sekitar ni merupakan semua adalah pinggir laut. Sama juga macam Sabah dan Sarawak ni, semua ni merupakan pinggir laut. Okay, itulah merupakan kawasan pinggir laut. Okay, dan panjang dia, okay, panjang dia adalah 4,800 kilometer. So panjang lah tu. Okay, dia merangkumi keseluruhan kawasan di Malaysia ni lah. Okay, dan kita punya laut ni, kita punya kawasan pinggir laut ni dia berhampiran dengan 4 kawasan lah. Okay, contohnya macam di Laut Cina Selatan, okay, di Laut Sulu, okay, Laut Sulawesi, okay, dan juga terletak dekat berhampiran dengan Selat Melaka lah. Okay, dan sebenarnya laut laut yang berada di sekitar pinggir laut di Malaysia ni, okay, lautnya cetek. Okay, lautnya cetek. Di sini lah, okay, yang kawasan 4 segi ni, laut dia cetek, tidak dalam. Okay, yang dikenali sebagai pentas benua. Okay, kedalamannya cuma 180 meter sahaja. Okay, so itu merupakan kawasan ciri-ciri pantai pinggir laut lah. Okay, antara contoh-contoh kawasan bentuk muka bumi yang terdapat di pinggir laut seperti pulau, okay, tanjung, delta yang akan kita belajar pada video yang kemudian lah. Okay, hari ini cuma konsep saja. Okay.
Okey, dan bentuk muka bumi yang terakhir, okey, adalah merupakan saliran. Okey. So saliran ni kalau kamu nampak macam gambar tu, dia sungai lah kan. Selalunya bila kita cakap pasal saliran ni, dia memang sungai. Okey, sungai dan tasik. Okey, dan bila bercakap pasal sungai pula, okey, di Malaysia ni ada beberapa ciri-ciri yang terdapat di sini. Di sungai di Malaysia ni lah. Okey, di dunia ni semua bukan semua tempat lah, okey. Sungai ni ada di mana-mana, okey. Kecuali dekat kawasan gurun lah, okey. Gurun memang tidak ada. Tapi kalau di Malaysia ni, antara ciri-ciri sungai ni adalah dia pendek. Kebanyakan sungai di Malaysia ni dia tidak panjang. Okey. Tetapi walaupun pendek, tapi dia beraliran deras, laju. Okey, laju aliran sungai kebanyakan di Malaysia ni lah. Okey, dan kebanyakan dia berliku-liku. Maksudnya sungai itu dia beginilah, berliku-liku. Okey, itu maksud berliku-liku lah. Okey. Dan salah satu lagi daripada bentuk fizikal saliran iaitu tasik di Malaysia ni terdapat dua. Okay, sama ada tasik itu terbentuk semasa secara semula jadi ataupun dia terbentuk secara buatan manusia. Okay. So itu merupakan 4 bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Okay. Iaitu tanah tinggi, tanah pama, saliran dan pinggir laut. Di mana setiap salah satu daripada bentuk muka bumi ini ada ciri-cirinya yang tersendiri. So cikgu boleh buat rumusan macam ni. Kalau ikut peta ni, cikgu boleh buat rumusan macam ni. Okey. So kawasan yang berada di tengah-tengah ini, okay, di tengah-tengah semenanjung Malaysia, okey, di dalam Sabah dan Sarawak, okey, itu dikenali sebagai tanah tinggi. Okey, kalau kamu jumpa peta, sebab geografi ini memang tidak lari daripada peta. Even dalam exam sekalipun, kalau contoh kamu tidak ingat, okay, kamu tidak dapat ingat setiap satu tempat tu, kamu ingatlah konsep ini yang logik. Okay? Secara konsepnya, tanah tinggi itu terletak kalau di semenanjung Malaysia, dia di tengah-tengah. Okay, kalau Sabah dan Sarawak, okay, dia terletak di dalam. So, kalau contoh dia buat soalan ABC, okay, contohnya lah, dia kata, di manakah tanah tinggi? Dia bagi beberapa pilihan jawapan. A, okay, and then di sini B, kemudian C, kemudian tiba-tiba di sini D. So automatically kalau kamu tidak ingat semua tempat pun kamu tahu di kawasan D ini merupakan kawasan tanah tinggi. Itu contohlah, okey, untuk kamu lebih mudah faham konsep bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. So di tengah semenanjung Malaysia dan juga di dalam Sabah dan Sarawak itu merupakan kawasan tanah tinggi. Selain daripada kawasan itu, okey, yang berada di sekitarnya ini, okey, yang ini semua ni, ini semua ni merupakan kawasan tanah pama. Okey. Itu konsep dia lah. Okey, kemudian di sekitar sini ni, okey, merupakan kawasan pinggir laut. Okey, dan kita juga terdapat bentuk muka bumi lain iaitu saliran, iaitu sungai, okey, dan juga tasik. So ada 4 bentuk muka bumi sekali lagi. Kita ada tanah tinggi, kita ada tanah pama, kita ada saliran, dan kita ada pinggir laut. So itu saja untuk topik bentuk muka bumi bagi objektif mengenal pasti bentuk muka bumi yang terdapat di Malaysia. Okey, semoga bermanfaat. Kalau ada soalan mungkin boleh tulis di komen, okey. Dan kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Itu saja. Terima kasih. Bye bye.